Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Marlia binti Jamail selaku pensyarah bagi kursus EDUP 3148 Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya Muhammad Aizat bin Nazir akan membentangkan berkaitan perubahan iklim sekolah terhadap mobiliti sosial pelajar. Baiklah, di sini saya sertakan maklumat diri saya. Okey, sebelum kita melihat apakah kesan-kesannya, jadi moleklah kalau kita tahu apakah itu iklim sekolah. Okey, menurut Pusat Perkembangan Kurikulum Sekolah 1981 menjelaskan iklim sekolah ini merupakan satu keadaan persekitaran yang harmoni, yang selamat, yang selesa, yang bersih, dan serta mempunyai suasana pembelajaran yang lancar di dalam sekolah. Maknanya di sini persekitaran sekolah yang bersih, yang selamat, yang harmoni mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah itu. Okey, seterusnya kita akan melihat apakah kesan-kesan perubahan iklim sekolah terhadap mobiliti sosial pelajar. Di sini saya sertakan 5 kesan. Okey, baiklah. Kesan yang pertama adalah meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. Hal ini kerana keadaan persekitaran sekolah yang selamat, yang bersih, yang orang kata lengkap dengan pelbagai kemudahan akan menggalakkan murid untuk datang ke sekolah dengan lebih efisien, dengan lebih berkesan. Maknanya di sini guru kelas memainkan peranan penting dalam menjadi pereka bentuk pelajaran. Okey, guru boleh menghias kelas dengan pelbagai ilustrasi yang menarik. Okey, menyediakan satu sudut yang menarik seperti ruang-ruang pembelajaran untuk murid ini rasa lebih seronok untuk datang ke kelas. Jadinya bila kelas itu dilengkapi dengan pelbagai orang kata maklumat, dilengkapi dengan permainan-permainan yang berunsurkan pembelajaran, murid-murid ini akan lebih cenderung untuk datang ke kelas setiap hari. Okey, jadi di sini kita dapat lihat bahawa tugas guru kelas itu memainkan peranan penting sebagai pereka bentuk pelajaran. Okey, yang kedua ialah hubungan yang baik antara guru dan murid. Kerana apa? Kerana jika hubungan guru dan murid itu terjalin dengan kukuh, dengan harmoni, maka murid ini akan rasa lagi selesa untuk berinteraksi dengan guru setiap hari. Malahan mereka ni akan lebih orang kata lebih minat nak datang ke kelas tu setiap hari sebab nak jumpa dengan cikgu tu, mereka nak berbual-bual dengan cikgu tu. Kerana adanya hubungan yang selesa, yang harmoni. Dan guru itu juga sentiasa memberi sokongan, sentiasa memberi galakan dan menarik minat murid ini untuk datang ke kelas setiap hari. Okey, itu adalah kesan pertama. Kesan yang kedua pula ialah tapi sebelum itu, ini ialah bukti bahawa yang saya dapat daripada Keratan Akhbar Harian Metro yang mengatakan kelas yang cantik mampu membangkitkan semangat murid itu untuk datang ke sekolah setiap hari. Okey, kesan yang kedua ialah penyertaan aktiviti sekolah yang lebih ramai. Kerana apa? Kerana jika di sekolah itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur yang lengkap, maka murid-murid ini akan lebih cenderung untuk datang ke sekolah setiap hari. Kerana untuk datang ke sekolah setiap hari, malahan bahkan untuk menyertai aktiviti sekolah. Cuba kita bayangkan kalau sekolah itu tidak dilengkapi dengan alatan sukan seperti bola, badminton. Jadi murid-murid ini akan rasa macam tak berminat nak join pertandingan yang dianjurkan di sekolah. Mereka ni nak kena fikir, nak kena beli badminton lah sebab kat sekolah tak ada badminton, nak kena cari bola lah sebab kat sekolah tak ada bola. Jadi dekat situ mereka ni rasa macam tak termotivasi lah untuk nak menyertai pertandingan di sekolah itu. Jadi pentingnya di sini untuk sekolah menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap, terutamanya dari segi tapak-tapak permainan seperti padang sekolah, tapak badminton, futsal dan sebagainya. Yang kedua ialah sokongan daripada guru dan pihak sekolah. Bagi saya, sokongan daripada guru dan pihak sekolah ini sangat penting kerana mampu meningkatkan motivasi murid itu untuk terus menyertai aktiviti sekolah. Jika guru tidak mempunyai sikap ini, bersikap sambil lewa, bersikap acuh tak acuh, jadi murid-murid ini akan rasa macam terpinggir, rasa macam guru ni macam tak kisah dekat mereka. Jadi murid pun akan rasa macam tak apalah, saya tak nak join lah program sekolah ini, kan? Jadi pentingnya elemen ini. Okey, yang ketiga ialah memudahkan murid untuk mengakses lebih banyak maklumat. Kerana apa? Jika di sekolah itu mempunyai sumber daya di sekolah yang banyak, maka murid-murid ni akan rasa lagi selesa untuk belajar, untuk menggali lebih banyak maklumat. Sumber daya di sekolah ini berkaitan dengan internet, berkaitan dengan kelengkapan teknologi macam makmal komputer dan juga perpustakaan. Kalau dekat sekolah tu tak adanya tempat-tempat sebegini, maka murid-murid itu akan susah untuk nak cari lebih banyak maklumat tambahan. Mereka juga akan ibarat duduk di bawah tempurung. Seperti katak duduk di bawah tempurung. Sebab apa? Mereka ni hanya menunggu maklumat daripada guru sahaja. Kalau kat sekolah tu adanya perpustakaan, adanya makmal komputer, maka murid ini akan lagi
lagi cepat untuk belajar, lagi cepat untuk menggali lebih banyak ilmu baharu. Dan murid juga akan menjadi pintar dalam penggunaan teknologi kerana mereka dapat mengakses maklumat daripada makmal komputer. Mereka dapat cari maklumat tambahan yang berguna. Okey. Untuk kesan yang keempat pula ialah ini adalah bukti daripada kenyataan akhbar yang saya dapat juga, yang berkatakan akses internet akan menjadikan murid itu celik teknologi dan juga sekaligus akan menjayakan pembelajaran digital yang dijalankan oleh murid itu. Ingat, penting akses ini. Baiklah, kesan yang keempat pula ialah meningkatkan kecemerlangan akademik murid. Kalau kita lihat di sini, suasana iklim ataupun kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah ini mampu meningkatkan kecemerlangan akademik murid. Kerana apa? Murid akan berasa selamat, berasa aman untuk belajar kerana di sekolah itu guru, orang kata guru ni menjadi pembakar semangat mereka untuk terus belajar. Dan juga suasana di dalam kelas itu, suasana kelas yang orang kata selesa, yang ada yang orang kata tak panas, mereka ni akan lebih fokus untuk belajar. Sekali apa, mereka rasa selesa untuk mengikuti pembelajaran yang dijalankan oleh guru itu, sekaligus meningkatkan kecemerlangan akademik murid itu sendiri. Baiklah, untuk kesan yang terakhir pula ialah emosi dan motivasi murid akan sentiasa terjaga. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat faktor kebersihan, keselamatan dan ruang yang cukup mempengaruhi psikologi dan emosi murid itu. Jika suasana pembelajaran itu jika suasana kelas itu berterabur, bersepah, maka dia akan mengganggu emosi murid untuk belajar, kerana mereka rasa macam serabut, tak selesa lah nak belajar, nak ikut pembelajaran itu. Dan jika segala-galanya dilengkapi dengan unsur-unsur yang positif, maka murid akan dapat belajar dengan lebih berkesan. Jadi kesimpulannya di sini, perubahan iklim sekolah memberikan banyak kesan terhadap mobiliti murid. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.